Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Don Daniel ditanya tentang malam nisfu Syaban. Maka beliau pun memberi penjelasan dan daripada penjelasan beliau ada beberapa perkara yang perlu saya ulas, perlu saya react. Sebahagiannya agak serius ataupun agak kritikal. Cuma sekarang ini kapal terbang sudah pun nak berlepas. Ayuh kita nikmati pemandangan berlepas dari landasan 32 kiri KLIA menuju ke arah Tokyo Narita. Kita dapat lihat sedikit pemandangan bandar Kuala Lumpur, tetapi agak kecil lah sebab kita sudah pun ke udara. Dan selepas itu saya akan mainkan video Don Daniel yang saya masukkan itu. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Ayuh sama-sama kita tonton. Runway 3 to left, take for takeoff today. Runway 3 to left, clear for takeoff, Malaysia. Dan 70 pergi mana boleh? Right. Clear for takeoff. On runway 3 to left, 3,900 remaining. Clear for takeoff. SRS runway. Motorliner Lampu Tower, selamat pagi. And after departing traffic line up runway 3 to left via Charlie 1. Biar sampai parkir ke silang apa kita cari waktu behind me and what Mana ada nak? Check. Maipu Lampu Tower, good morning. Caution 3 to left. Yes, sir. Man. Boleh terangkan tak Ustaz apa itu nisfu Sa'ban secara ringkasnya? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Taufik, Kai, Abang Ajak dan juga semua yang mendengar Suria dan yang menonton TikTok. Okey. Saya ni nampak macam benda ni besar sebab saya kena bagi tahu. Nisfu Syaban setahun sekali saja. Umur saya 40. Maknanya ini adalah nisfu Syaban saya yang ke-40. Dia bukan boleh kira nisfu Syaban yang ke-100 pun tak boleh sebab dia kena ikut umur kita. Betul lah. Sebab tu benda ni besar. Esok malam benda ni akan berlaku. It is happening tomorrow night. So saya akan cerita step by step, dengar elok-elok. Dan boleh dengar juga ustaz-ustaz lain pun ada mereka bagi penerangan. Nisfu Syaban adalah satu malam yang sabit daripada hadis-hadis sahih. Antaranya ialah malam Nabi berada di rumah Siti Aisyah. Tengah malam Nabi keluar rumah Siti Aisyah, cari tak jumpa. Tengok Nabi sedang menadah tangan berdoa di perkuburan Baqi'. Ketika Siti Aisyah sampai, Nabi kata, Aisyah, kamu takut ke saya pergi ke rumah isteri-isteri yang lain? Aisyah kata, bukanlah begitu ya Rasulullah, tapi iyalah kan, begitulah. Sebab tengok-tengok Nabi tak ada kan. Nabi kata, mai sini Aisyah. Ni antara salah satu sunnah yang kena buat malam esok. Suami isteri mesti doa bersama. Nabi ajak Aisyah, mai sini kita doa. Apa dia? Nabi bagi tahu, malam ini Allah paling pemurah. Allah membebaskan ramai orang daripada senarai nama ahli neraka masuk ke dalam ahli syurga. Tu Nabi habaq kat Siti Aisyah. Tu hadis tu sabit tu. Okey, tu satu. Okey, jadi berdasarkan amalan itu, maka kita menggalakkan semua orang menghidupkannya. Bila? Esok malam. Sabtu malam Ahad. Jadi yang nak puasa dia adalah pada hari Ahad. Alright, boleh dapat. Dan siapa yang nak puasa nisfu Syaban hari Ahad, dia boleh sekalikan dengan puasa qada. Sebab amalannya sama, dia boleh buat double.
Cuma dia tak kena hari Isnin je lah. Kalau kena hari Isnin dapat lagi triple lah, banyak lah. So dia dapat hari Ahad dengan dia dapat puasa qada sahaja dengan nisfu Syaban. Dua dia dapat. Cara niat dia untuk puasa qada, malam tu dia kena niat. Malam Sabtu malam Ahad tu dia kena niat dah. Dia kata sahaja aku puasa qada fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Esok siang dia boleh tambah aja, aku nak puasa sunat nisfu Syaban kerana Allah Ta'ala, dapat. Kalau dia tak niat sekalipun, kata ulama, kalau sekadar dia terlintas, ni kalau nisfu Syaban syok juga, dapat juga sekali dekat dia. Alhamdulillah. Begitu mudah untuk disertakan sekali niat puasa sunat. Ustaz, nak tambah sikit. Yang kita berdoa dengan isteri tu bila Ustaz? Yang Sabtu malam Ahad tu. Malam, ketika tengah malam. Yes. Bukan tengah malam. Bukan tengah sepanjang malam. Bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Berdoa dengan isteri kita. Malam Sabtu tu lah, Sabtu malam tu lah. Siapa yang tak biasa bangun tahajud, inilah peluang bangun berdua. Dan rezeki sebenarnya. Siapa yang isteri dia tak mai haid, dia boleh semayang sekali berjemaah. Bayangkan dia berjemaah pada malam yang dimustajabkan doa, yang Allah tengah pemurah. Allah dapat sama-sama pula tu. Takkanlah Allah nak pisahkan mereka pula. Yang ni orang kata hashtag til jannah. Boleh dapat? Boleh. Jadi antara doa yang jangan tinggal ialah minta Allah keluarkan nama kita daripada ahli neraka, masukkan dalam ahli syurga. Amin. Dan jangan minta kita saja, minta semua keluarga kita, jiran kita, ahli keluarga kita semua. Baiklah, kita sudah pun mendengar apa yang dijelaskan oleh Don Daniel, ya. Beberapa poin penting. Saya nak ulas beberapa poin penting yang disebut oleh Don Daniel dalam rakaman tadi. Pertama sekali, Don Daniel mengatakan nisfu Syaban ini sabit daripada hadis-hadis sahih. Antaranya ialah hadis yang beliau bacakan itu. Jadi ingat, ya, beliau berkata sabit daripada hadis-hadis sahih. Antaranya ialah hadis yang dibacakannya itu. Kemudian beliau menerangkan Nabi sedang menadah tangan berdoa di perkuburan Baqi'. Dan yang ketiga, salah satu sunnah malam nisfu Syaban, suami isteri mesti doa bersama. Poin keempat, Nabi ajak Aisyah, mari sini kita berdoa. Poin yang kelima, Don Daniel menyatakan malam ini Allah bebaskan ramai orang daripada senarai ahli neraka, senarai nama ahli neraka, dan masukkan mereka ke dalam senarai ahli syurga. Poin keenam, setelah membacakan hadis itu, Don Daniel sekali lagi mengatakan hadis itu sabit. Jadi dua kali, ya, beliau mensahihkan hadis yang disampaikannya itu. Kemudian poin yang ketujuh, Don Daniel mengatakan ataupun menerangkan tentang puasa nisfu Syaban yang boleh dipuasakan sekali ataupun diniatkan sekali bagi puasa qada. Yang boleh diniatkan bersama puasa qada. Dan poin yang ke-8, Don Daniel menerangkan suami isteri solat tahajud berjemaah bersama pada malam yang dimustajabkan doa. Yang ini malam nisfu Syaban, malam Allah tengah pemurah. Baik, ayo kita semak hadis yang dibacakan. Lafaz asal hadis yang dibacakan oleh Don Daniel, dan kita perhatikan betul atau tidak apa yang disampaikan oleh Don Daniel. Baik, hadis yang Don Daniel bacakan itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, hadis nombor 670, atau penomboran lain hadis nombor 739. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, hadis nombor 1379, atau penomboran lain hadis nombor 1389. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis nombor 24825, atau jika edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan sahabat-sahabatnya, hadis nombor 26018. Baik, sekarang saya siarkan di skrin tangkap layar daripada perisian Maktabah Syamilah, Kitab Sunan At-Tirmizi, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir dan rakan-rakannya, hadis nombor 739. Sebab inilah lafaz hadis yang dibacakan oleh Don Daniel. Okey, ayo sama-sama kita baca. Kita baca daripada sanadnya dulu. Yang ini, akhbarana Al-Hajjaj bin Artah. Nampak ke? Jumpa dah ke? Akhbarana, dikhabarkan kepada kami, Al-Hajjaj bin Artah, an Yahya bin Abi Kasir, daripada Yahya bin Abi Kasir, daripada Urwah, daripada Aisyah.
Okey, ingat ya nama-nama perawi sebab sekejap lagi saya nak explain. Akhbarana Al-Hajjaj bin Artah an Yahya bin Abi Kathir an Urwah. Okey, kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fakharajtu. Okay, Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa pada satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar untuk mencari baginda. Faiza huwa bil baqi, maka aku menemui baginda di perkuburan Baqi. Okey, dalam lafaz Tirmizi tidak diterangkan sedang berdoa. Don Daniel berkata sedang berdoa, tak apa. Yang lafaz sedang berdoa itu ada dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah. Dalam kitab Musannafnya, hadis nombor 31848. Kalau yang tak kenal, Imam Ibnu Abi Shaybah ni seorang imam hadis, wafat tahun 235 Hijrah. Okey, baik, kembali kepada lafaz At-Tirmizi ni, faiza huwa bil baqi, maka baginda pada ketika itu sedang berada di perkuburan Baqi. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluhu, apakah engkau bimbang bahwasanya Allah dan Rasulnya mengkhianati engkau ataupun menzalimi engkau? Jadi Rasulullah bertanyalah, Aisyah ni pergi cari baginda tu, apakah kerana Aisyah bimbang Allah dan Rasulnya mengkhianati ataupun menzalimi Aisyah? Qultu, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, inni zanantu annaka ataita ba'da nisaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangka bahawasanya engkau pergi ke sebahagian rumah isteri-isteri engkau. Yang ini sebab Rasulullah berpoligami, maka Aisyah sebagai seorang wanita sudah tentu adanya perasaan cemburu, maka beliau sangka ataupun menyangka baginda malam-malam telah pergi ke rumah isterinya yang lain. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aksari min adadi sya'ri ghanami qalbi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka diampuni diampunkan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Bani Kalbin ni satu bani yang ada pada zaman itu. Mereka ni banyak memelihara kambing. Okey, jadi kambing ni pula, setiap ekor kambing, baik kambing biasa ataupun kambing biri-biri, ada banyak bulu kan. Maka dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu taala mengampunkan manusia dalam jumlah yang lagi banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Padahal Bani Kalbin itu sendiri ada banyak kambing. Jadi ringkasnya Allah Subhanahu taala mengampunkan ramai orang pada malam nisfu Sya'ban. Okey, demikian hadisnya ya. Pertama sekali, kita semak darjat hadis. Don Daniel menyebut dua kali. Pertama, boleh kata inilah hadis sahih. Kedua, berkata hadis sabit. Kan? Beliau berkata yang awal tadi kan, nisfu Sya'ban ni sabit daripada hadis-hadis sahih. Antaranya ialah hadis yang dibacakan ini. Baik. Kita baca selanjutnya yang dijelaskan sendiri oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Wa fil babi an Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau yang short 108 tu maknanya masuk ke muka surat seterusnya. Kemudian perhatikan ya, hadisu Aisyah la na'rifuhu illa min hazal wajhi min hadisil Hajjaj. Hadis Aisyah yang kita baru baca ni tidaklah dikenali melainkan dalam versi ini, dalam wajah ini, yakni dalam versi ini daripada hadis Al-Hajjaj. Hajjaj tu tadi perawi yang kita baca nama kan, yang mula-mula tadi bila saya sebut nama dia kan. Wa sami'tu Muhammad, dan aku mendengar Muhammad. Muhammad ni siapa pula? Okey, kalau kita mengaji kitab ini kita akan tahu Muhammad ni ialah guru Imam At-Tirmizi, yang ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang ini Imam Al-Bukhari, the scholar himself, ya, Imam Al-Bukhari. Apa berkata ya? Baik, wa sami'tu Muhammadan yudha'ifu hazal hadisa.
Aku mendengar Muhammad, yakni Imam Al-Bukhari, mendaifkan hadis ini. Wa qala, dan berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Yahya bin Abi Kasir lam yasma' min Urwah. Yahya bin Abi Kasir, tengok balik di bahagian awal tadi, dalam sanad tu kan, Yahya bin Abi Kasir an Urwah an Aisyah. Jadi sekarang ni Imam Al-Bukhari menerangkan Yahya bin Abi Kasir ni tidak mendengar daripada Urwah. Jadi sanad ini terputus. Okey. Wa qala Yahya bin Abi Kasir lam yasma' min Urwah wal Hajjaju bin Artah lam yasma' min Yahya bin Abi Kasir. Dan ada pula kecacatan kedua. Yang ini sebelum itu, Al-Hajjaj bin Artah tidak mendengar daripada Yahya bin Abi Kasir. Jadi sanad hadis ini terputus pada dua tempat. Dia bukan sekadar terputus satu je, tapi ada dua tempat terputus pada rantaian sanad tersebut. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif dengan dua kecacatan. Dan ia didaifkan bukan oleh sesiapa lain, bukan oleh Syekh Al-Albani ke Syekh Syuaib Arnaud ke, sebab kadang-kadang orang kita tak nak terima pendaifan mereka kan. Tetapi didaifkan sendiri oleh Imam Al-Bukhari, dan kecacatan hadis ini diterangkan dalam hadis itu sendiri. Maknanya kalau Don Daniel buka kitab Sunan Tirmizi, dia akan nampak bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Baik, di sini di kalangan para penonton mungkin berkata, tak apalah, kan para ulama berkata boleh menyampaikan hadis dhaif. Nanti dulu ya. Apabila para ulama berkata boleh disampaikan hadis dhaif, antara syaratnya ialah perlu ataupun mesti diterangkan kedhaifan hadis tersebut supaya orang tidak menyangka ia adalah hadis sahih. Sekarang ini Don Daniel bukan saja tidak menerangkan bahawa hadis ini dhaif, tetapi beliau dua kali menerangkan bahawa hadis ini, yang pertama beliau kata sahih, yang kedua beliau kata sabit. Ini double kesalahan berganda ni, sebab antara syarat untuk menyampaikan hadis yang dhaif ialah menerangkan kepada orang ramai bahawa ia adalah hadis yang dhaif, yang disampaikan atas tujuan keutamaan beramal. Dan tak boleh berkata Rasulullah bersabda, sebaliknya diriwayatkan kan. Tapi kalau kita dengar dalam video tadi, Don Daniel dua kali berkata ini adalah hadis yang sahih, padahal tidak sahih, didaifkan sendiri dalam rujukan yang mengemukakan hadis ini, yakni dalam kitab asalnya Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 739 kalau ikut penomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Jadi ini bagi saya adalah satu perkara yang serius. Baik. Kemudiannya dikatakan bahawa salah satu sunnah malam nisfu Sya'ban, maknanya bila Don Daniel menyampaikan hadis ini, beliau membuat satu kesimpulan bahawa salah satu sunnah malam nisfu Sya'ban ialah suami isteri mesti doa bersama. Padahal bila kita baca lafaz hadis ini, tidak diterangkan pun bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk doa bersama. Kalau nak dikatakan Rasulullah sedang berdoa di penguburan Baqi', yang itu betul kalau dirujuk kepada lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kalau dalam lafaz Sunan Tirmizi tak ada. Kalau dalam lafaz Ibnu Majah dan Musnad Ahmad, sekadar baginda sedang mendongakkan kepala. Okey, dalam lafaz Ibnu Abi Syaibah baru ada sedang angkat tangan untuk berdoa. Okey, jadi doa tu okey, tapi salah satu sunnah, sebab bila you kata sunnah, anda sedang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah malam nisfu Sya'ban, suami isteri mesti doa bersama. Dan Don Daniel berkata apa? Nabi ajak Aisyah, mari sini kita berdoa, padahal tidak ada dalam lafaz hadis. Okey, baik. Kemudian Don Daniel berkata apa? Malam ini Allah bebaskan ramai orang daripada senarai nama ahli neraka masuk ke dalam ahli syurga. Padahal yang kita baca dalam lafaz ini, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'i dunya fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanami qalbi. Pada malam nisfu Sya'ban tu Allah mengampunkan orang-orang dalam jumlah yang lebih banyak berbanding bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbi. Maknanya Allah mengampunkan.
Okey, ada beza di situ. Sebab Don Daniel kata membebaskan daripada senarai nama-nama senarai ahli neraka atau menjadi senarai ahli syurga kan. Tetapi yang disebut dalam lafaz hadis ialah mengampunkan. Dan perhatikan satu perkara yang tak tahu nak kata kebetulan ataupun tidak. Don Daniel skip, lompat lafaz sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Sebab ini ada perbincangan tentang sifat Allah, bahawa Allah di langit dan turun ke dunia apa semua tu kan. Jadi ini sengaja skip ke tak sengaja ke macam mana ke? Alright, okey. Kemudiannya, okey, ini tentang lafaz hadis lah. Don Daniel juga menyebut tentang puasa nisfu Sya'ban, di mana beliau menerangkan bahawa hari Ahad nanti jatuhnya 15 hari bulan Sya'ban, boleh puasa nisfu Sya'ban dan boleh sekalikan niat dengan puasa qada. Okey, puasa nisfu Sya'ban tidak berdasarkan hadis ini tetapi berdasarkan sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang telah saya sebut dalam video saya sebelum ini, berjudul Asal Usul Amalan Yasin 3 kali, doa 3 kali dan puasa nisfu Sya'ban, di mana ia berdasarkan sebuah hadis yang maudhu, sebuah hadis yang palsu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Okey, hadis nombor sekejap ada ni laptop depan saya ni. Okey. Hadis nombor 1388 ya. Dikatakan ya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datangnya malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah menghidupkan malamnya dengan ibadah, wasumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Ini adalah hadis maudhu. Paling-paling tinggi pun hadis dhaif jiddan, kerana dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh ataupun dikenali sebagai seseorang yang memalsukan hadis, mencipta hadis sendiri ya. Jadi berpuasa pada 15 Sya'ban tidak disyariatkan kerana ia berdasarkan hadis maudhu atau dhaif jiddan. Kalau nak kata atas dasar tu anjuran beramal pun tak boleh juga, sebab tidak boleh menggunakan hadis palsu ataupun dhaif jiddan atas tujuan galakkan ataupun anjuran untuk beramal. Jauhnya Don Daniel ni daripada sunnah ialah pada 15 hari bulan, puasa nisfu Sya'ban tak ada. Yang ada apa? Puasa hari-hari putih, 13, 14, 15 kan. Jadi kita para pecinta sunnah memang berpuasa pada 15 Sya'ban. Bukan kerana nisfu Sya'ban, tetapi kerana hari-hari putih. Hari ketiga ya, 13, 14, 15. Yang nak dua niat dalam satu tu, yang ini dah banyak kali kita bincang. Okey, dua dalam satu ni pertama sekali tiada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang biasa kita dengar riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1718, juga merupakan hadis kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Para penonton yang dirahmati Allah, yang lebih selamat jangan buat. Sebab bila yang tertolak, bukan saja yang sunat tak dapat, yang qada tu pun tak dapat. Berarti yang anda patut qada tu tak qada pun, sebab anda buat satu amalan bid'ah, dua dalam satu. Okey, nak qada, nak puasa sunat, puasa sunat. Jangan buat dua dalam satu, tiga dalam satu. Kalau boleh qada dan sunat sekaligus, kenapa dalam bab solat mereka ni suka mengeluarkan pendapat bahawa orang yang ada solat yang mesti diqada pada zaman muda-muda dulu tak boleh sembahyang sunat pada zaman sekarang. Dia kena sembahyang qada saja. Maknanya sembahyang yang fardu yang tunai kemudian qada, tunai qada, tak boleh sembahyang sunat. Kalau boleh buat dua dalam satu, kenapa tidak boleh qada dan juga sunat sekaligus? Betul atau tidak? Kan? Tapi dalam bab solat mereka kata tak boleh. Tapi dalam puasa ni boleh pula ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sayangilah diri anda. Perkara ini, yang ini orang yang nak kena qada solat dan juga nak solat sunat, berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada Rasulullah, baik pada isteri-isteri baginda, baik pada para sahabat ataupun umat Islam pada zaman itu.
Tak ada pun. Seorang daripada mereka pun nak buat 2 dalam 1, 3 dalam 1. Lepas tu dapat pahala double, pahala triple. You buat mana yang paling penting. Sekarang ni kalau masih ada puasa yang perlu diqada, qada puasa tersebut. Dah beres semua, baru buat puasa sunat. Jangan buat 2 in 1, 3 in 1. Dibimbangi berdasarkan hadis kelima daripada hadis 40 Imam Nawawi itu. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami. Rasulullah tak pernah ajar pun, tak pernah suruh pun buat amalan 2 dalam 1, 3 dalam 1. Maka ia tertolak. Bila dah tertolak, bukan saja puasa sunat tu yang kita tak dapat apa-apa. Yang qada tu pun tak terqada. Bererti ia masih merupakan hutang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan, sayangilah diri sendiri. Jangan buat shortcut. Kalau nak pakai shampoo 2 in 1, 3 in 1, silakan. Bagi yang ada rambut lah. Okey, baik. Seterusnya, Don Daniel berkata, suami isteri ni bayangkan mereka berjemaah. Solat berjemaah pada malam nisfu Syaban itu. Kemudian itu pada malam yang dimustajabkan doa. Jadi ini berdasarkan satu riwayat yang biasa juga Don Daniel sebut dalam video-video lain. Ia sebuah riwayat yang sebagaimana di tangkap layar anda sekarang ini tangkap layar daripada laman web semakhadis.com. Ia sebuah hadis yang masyhur disebarkan pada 5 malam. Yang ini pada malam 1 Rejab, malam nisfu Syaban, malam Jumaat, malam Hari Raya Aidilfitri dan malam Hari Raya Aidil Adha. Okey. Hadis ini berbunyi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 malam yang tidak akan ditolak doa pada malam itu, iaitu awal bulan Rejab, 1 hari bulan Rejab, malam pertengahan Syaban, nisfu Syaban, malam Jumaat, malam Hari Raya Aidilfitri dan malam Hari Raya Aidil Adha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir dan darjatnya adalah maudhu'. Maudhu' ni palsu. Ini adalah hadis palsu. Okey, tak silap saya dah banyak dah ahli hadis yang menerangkan ni, tetapi para agamawan yang jenis suka cerita ni kan, mereka suka menyampaikannya. Jadi laman web semakhadis.com ini, link saya bagi dalam kotak description untuk anda rujuk lebih lanjut. Jadi hadis ini walaupun masyhur, tetapi ia adalah hadis maudhu'. Okey, di sini mungkin ada yang berkata bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengemukakan hadis ini dalam kitabnya Al-Um. Okey, pertama sekali Imam Asy-Syafi'i betul menyebutnya Al-Um dalam kitabnya Al-Um, tetapi beliau tidak berkata hadis. Beliau sekadar menyebut, dikatakan bahawa 5 malam yang doa itu dimakbulkan ataupun doa itu tidak ditolak. Dan sikap kita ialah meskipun kita menghormati Al-Imam Syafi'i, tetapi apa-apa pandangan beliau yang dikemukakan dalam kes ini 5 malam yang tidak akan ditolak doa, bila disemak semula ternyata ia berdasarkan sebuah hadis yang maudhu', maka kita pun menolaknya, tidak lagi mengamalkannya. Akan tetapi walaupun namun begitu, kalau nak berdoa boleh, cuma ia pada setiap malam. Kerana pada setiap malam, pada baki 1/3 malam, memang terdapat hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir bahawa Allah Subhanahu Taala turun ke langit dunia pada baki 1/3 malam dan akan memakbulkan orang yang berdoa kepadanya, yang minta ampun ke, yang meminta sesuatu ke apa, akan diampunkan. Ini adalah hadis yang masyhur, disebut juga sebagai hadis nuzul, ya, hadis turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Okey. Jadi kemudian apa ya? Malam Allah tengah pemurah. Maknanya Don Daniel berkata suami isteri bayangkan mereka ni solat berjemaah pada malam yang dimustajabkan doa dan malam yang Allah tengah pemurah. Halo, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah sepanjang tahun, sepanjang masa. Apakah anda nak berkata bahawa pada malam ni saja Allah Maha Pemurah, malam-malam lain Allah kurang pemurah? Kan? Ini satu kesalahan yang serius dalam hal akidah. Allah Subhanahu Wa Taala menerima seandainya kita berbuat dosa, kita minta ampun bila-bila masa, di mana jua. Macam sekarang ni, saya ni hari Isnin, sudah pun masuk 16 Syaban, pukul 10 suku pagi waktu Narita. Kan? Lalu saya pun terfikir nak beristighfar, nak minta ampun kepada Allah, boleh saja. Tak perlu saya, alamak, dah terlepas lah malam nisfu Syaban. Tak apalah, saya tunggu malam nisfu Syaban yang akan datang. Next year. Tak. Apabila kita meminta ampun, apabila kita hendak meminta ampun, kita hendak beristighfar, kita hendak bertaubat, bila-bila masa saja boleh. Allah Subhanahu Wa Taala menerima permohonan ampun kita, permohonan taubat kita pada bila-bila masa.
Dan kalau sebut Allah tengah pemurah, no. Allah sentiasa maha pemurah kepada para hambanya, ya. Jadi macam itulah saya kata, ya. Banyak kesalahan yang serius sebenarnya dari sudut darjah hadis, dari sudut lafaz hadis yang ditukuk tambah, kemudiannya hadis maudhu tentang doa yang dimakbulkan. Dan itulah, jadi ini react saya tentang Don Daniel ni. Telah banyak ataupun banyak jugalah video-video beliau yang telah saya react, dan moga-moga para penonton semua mengambil iktibar daripada siapakah yang kita ingin ambil ilmu, ya. Kalau kita dengar cara sebut tu, cara cakap tu macam best. Kalau tengok video tu pun macam best, tapi dari sudut kesahihan ilmu yang disampaikan, hendaklah kita semak semula, ya. Baik, demikian ulasan dan react saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.